kita start sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis kita hari ini dengan umum kita Al-Fatihah. Okey, hai, Assalamualaikum. Hari ini kita nak bincangkan tentang cara-cara nak makan kombinasi produk. Okey, macam yang kita tahu sebelum-sebelum ni kita dah sharekan setiap satu macam khasiat setiap produk, dan setiap produk tu ada khasiat dia masing-masing lah, ada fungsi dia tertentu. Untuk penjagaan kesihatan yang optimum, bila kita cakapkan optimum ni sebab kita selama ni kita belajar tentang alternative health ialah tentang holistic health. Maksudnya kesihatan secara menyeluruh. So, bila kita nak pulihkan badan pun secara menyeluruh. Bukannya terhadap simptom-simptom yang tertentu. Sebab itulah kita memerlukan atau kita memang sangat-sangat sarankan untuk orang ambil kombinasi produk ketika nak sebagai penjagaan kesihatan biasa ataupun untuk merawat keadaan badan sekarang lah. Okay, so secara asasnya ialah jika kita nak pulihkan keadaan badan kita ataupun sebagai health maintenance yang biasa, okay, secara asasnya kita faham lah. InsyaAllah setakat ni rasanya semua orang dah faham. Apa yang kita perlu sangat ialah lingzi dan pollen. Okay, lingzi dan pollen sebab lingzi ni nak disimpulkan umpama membersihkan, okay, membuang apa-apa yang tak perlu dari badan, sel-sel mati, sel rosak, dan menggalakkan pembiakan sel-sel baru yang sihat. Dan pollen pula adalah sebagai umpama makanan atau baja kepada sel-sel yang dah tumbuh sihat tu. Okay, so gabungan lingzi dengan pollen ni sangat-sangat terbaiklah untuk semua orang amalkan. Sama ada orang tu nak makan lingzi dan pollen sebagai pencegahan ataupun sebab dia tengah sakit sekarang dan dia nak baik pulih badan dia, so lingzi dengan pollen adalah sangat-sangat antara yang wajib. Okay, so selain itu kita juga selalu tekankan tentang penjagaan usus, penjagaan perut. So untuk penjagaan perut, kita sekarang dah ada produk-produk yang sangat-sangat hebat untuk penjagaan usus kita, dan kita selalu share tentang set perut. Set perut basic terdiri daripada kalau yang paling basic ialah lactoberry lah. Okay, paling basic. Tapi personally pada Ayah suka lagi tambah jahu fiber dengan jahu soy protein dan lactoberry. Okay, so jahu fiber, jahu protein dan juga lactoberry. Itu adalah set perut yang asas. Sebelum ni kalau pernah dengar perkongsian daripada senior VM Kak Aina, dia pernah cakap ada satu masa tu dia ambil lactoberry yang sangat-sangat banyak, 4 kotak satu hari, dan dia dapat macam air je keluar. Okay, pembuangan dia banyak macam watery, very watery. Tapi bila dia start introduce fiber, okay, barulah nampak macam ada bentuk. Dia punya najis tu ada bentuk sikit. So lactoberry tu dah bagus untuk nak createkan a good environment dekat dalam usus kita. Kita kena faham sebab dia probiotik dan prebiotik. Tapi bila kita combinekan dengan produk yang lain seperti fiber, fiber punya fungsi ialah untuk memberikan bulk pada najis kita kan. So bila dia combine tu dia akan jadi sangat cantik lah. Okay, lagi memudahkan badan kita nak baik pulih. Okay, so secara asasnya kalau kita nak suggest produk, kita akan suggest itulah lingzi, pollen dan set perut. Lingzi, pollen dan set perut. Okay. Tapi beza setiap penyakit tu adalah sama ada beza pada lingzi. Okay, sebab kita ada macam-macam jenis lingzi kan, macam-macam grade lingzi sekarang ni, dan juga beza on the dose. Okay, dan juga lihat juga pada masalah-masalah tertentu jika dia memerlukan
suplemen lain yang lebih bagus untuk dia punya masalah. Okay, so kita boleh cuba discusskan antara beberapa penyakit yang selalu kita dengar lah. Okay, so ini hanyalah sebagai guideline untuk kita bantu suggest dekat orang dos dan produk yang sesuai. Dan ingin diingatkan sebenarnya memanglah sebaik-baiknya kita kena konsum semua sekali kan. Kita kena konsum daripada Lingzi sampai ke Vitakin sampai ke YKI Plus dan sebagainya kan. Tapi kadang-kadang untuk setengah orang dia nak yang paling minimum ataupun yang wajib-wajib je. Dia kata apa yang wajib-wajib untuk dia makan. Okay, dan kalau lepas dia makan dia rasa macam ni, apa yang nak dilebihkan, apa yang nak dikurangkan. Okay. On top of apa produk asas yang kita cakap tadi, Lingzi, Polen dan set perut, itu adalah produk asas untuk siapa-siapa pun. Jangan lupa kita ada minuman kesihatan iaitu kopi CEO dan lucun tea. Okay, so sambil kita makan produk-produk seperti Lingzi, Polen dan set perut tu memang digalakkan untuk kita ambil minuman kesihatan harian juga seperti kopi CEO dan lucun tea untuk menggantikan minuman harian kita yang biasa. Okay. Okay, jom kita go through beberapa penyakit yang biasa orang hidapi dan biasanya orang tanya nak makan apa, dos berapa. Tangga teratas ialah penyakit kencing manis. Okay. So kencing manis ni tak kisahlah dia ada ambil insulin ke, dia ada ambil ubat ke kan. Kalau kencing manis sama ada dia tengah pregnant ke, dia bukan pregnant, sama juga. Kita kena suggest Lingzi, Polen dan set perut. Kalau dia kata yang paling kita kena fokuskan atau kita kena highlightkan untuk makan lebih ke ialah Lingzi yang mana? Lingzi sekarang ni kita ada YKI for immunity yang itu memang dah dapat bukti kajian yang memang boleh menurunkan kandungan gula dalam darah kan yang tu. So sekarang ni kalau kita ada masalah kencing manis, kita galakkan dia terus ambil YKI. Okay. Selain daripada ambil YKI, okay, so itu adalah untuk Lingzi lah sebagai Lingzi. YKI, Lingzi ambil YKI. Okay, dan Polen, set perut. Okay, katakanlah dia kata set perut tu kalau tak nak boleh tak? Okay, dia kata kalau tak nak ambil set perut, at least ambil fiber. Okay, ini macam cara kita nak tahulah kalau kita nak negotiate dengan dia kan. Of course tak salah pun kalau dia tak nak ambil any of the set perut. Tapi kita nak cakap advice ni untuk dia mendapat result. Okay, kita bukan takat dia nak makan je, tapi kalau boleh kita nak dia dapat result. Tapi tengok juga rezeki masing-masing, kadang-kadang dengan low dose ke dan sebagainya dia pun boleh dapat result. Tapi mungkin result yang slow ke dan sebagainya. Kita suggest dulu benda-benda ni, nanti biar dia orang tentukanlah. Okay, so untuk kencing manis, first ialah YKI untuk immunity dan set perut dan Polen lah. Okay, selain itu sebenarnya kalau kita makan targeted Lingzi, YKI, kita digalakkan juga ambil mana-mana Lingzi yang for general health. Maksudnya yang bukan targeted. Bukan targeted tu apa nama dia? Yang biasalah. Okay, so yang biasa tu maksudnya sama ada YK2 atau YK Ganoderma ataupun Jahul Lingzi. Okay, so sambil kita ambil targeted Lingzi yang dia fokus terus kepada masalah yang spesifik iaitu pada immune system, lebih baik juga kita top up dengan Lingzi yang lain seperti YK2, YK dan Jahul Lingzi. Dengan cara ni kita boleh kurangkan dos. Maksudnya YKI tu mungkin boleh ambil lah satu paket pagi, satu paket petang. Dan YK2 ataupun YK yang kita ambil tu tak perlulah banyak-banyak macam yang sebelum ni kita suggest. Boleh ambil sama ada 6 biji sehari, okay, ataupun kurang daripada tu, bergantung pada badan masing-masing. Okay. Seterusnya ialah katakanlah masalah kanser. Kanser, of course, ada macam-macam jenis kanser dan macam-macam peringkat.
Okay, ini secara general saja. Sebaiknya untuk kanser, kita suggest ambil ketiga-tiga targeted linzi, YKK, YKB, YKI bersama dengan mana-mana general linzi iaitu YK2 atau YK ataupun jauh linzi. Okay, untuk bahagian linzi kita ambil yang tu. Kalau tak boleh ambil YKK ke, digalakkan ambil YKB dan YKI dan YK2 contohnya. Okay, targeted linzi dan YK2. Kenapa? Sebab kanser memang kita nak fokus kepada immune system. So YKI for immunity tu memang sangat-sangat bagus lah insyaAllah untuk kanser, kuatkan immune system. Sambil tu YKB adalah sangat-sangat bagus untuk membiakkan sel-sel darah yang sihat. Okay, sebab dia fokus kepada kesihatan bone marrow. Okay, dan bila sel darah kita semua dah sihat, dapatlah bawa oksigen yang banyak, dapatlah bawa nutrien yang banyak dan sebagainya untuk disebarkan ke seluruh badan. So YKB buat kerja dia, YKI buat kerja dia. Sambil-sambil tu kita top up dengan YK2 atau YK atau jauh linzi untuk jaga sistem-sistem badan yang lain. Okay? Sebab biasanya kalau masalah kanser atau masalah penyakit kronik lain, dia bukannya satu tempat sahaja yang bermasalah. Okay, dan tempat yang bermasalah tu kita kena cepat-cepat settlekan. Tapi pada masa yang sama ada banyak lagi area kat tempat dekat badan kita yang perlu diambil berat juga. Okay, dan of course kita perlukan pollen juga untuk pesakit kanser dan set perut sangat-sangat penting. Okay, biasanya kalau pesakit kanser dia memang ada masalah pembuangan. Tak perlu tanyalah, rasanya memang ada masalah pembuangan. Kadang-kadang pesakit kanser dia ada yang dipanggil pencil stool. Macam stool dia halus, najis dia halus macam pencil. So dinamakan pencil stool. So insyaAllah kita punya set perut, terutama sekali fiber, akan sangat-sangat membantu keadaan kesihatan usus dia sambil bantu penyerapan linzi dan pollen yang diambil. Okay. Seterusnya masalah gastrik. Okay, gastrik pun of course dia gastrik ni adalah masalah di bahagian perut kita kan. So kita suka suggest set perut lah, set perut. Lebihkan lactoberry, okay. Tapi gastrik ni kalau tak silap selalunya kita makan linzi, pollen, set perut ni kalau kita ada masalah kesihatan kita digalakkan makan masa perut kosong kan. Masa perut kosong. Tapi kalau masalah gastrik, okay, ada beberapa produk yang bukannya elok dimakan selepas makan, tapi untuk kurangkan dia punya healing crisis tu. Takut dia punya ketakselesaan dia tu kuat sangat sebab gastrik ni dia punya perut macam very acidic kan. Macam gassy macam tu. So macam pollen, kalau tak silap pollen digalakkan ambil selepas makan. Okay, pollen dan protein ambil selepas makan, betul tak? Mungkin linzi pun dia ambil selepas makan. Kesimpulannya kalau ada masalah perut tak sedap ni kan, kalau rasa perut tak sedap, better makan light sikit, alas perut sikit, baru start makan produk. Sebab apa? Dia bukannya harmful, tapi nanti dia punya healing crisis tu sangat-sangat tak selesa. Tu je. Okay. So macam apa? Dia tak nak bagi asid tu berkecamuk sangat lah. Okay, nak bagi perut kita relax dulu. So untuk gastrik, boleh lebihkan protein, boleh lebihkan lactoberry. Sambil-sambil tu banyak juga orang gastrik kata lepas minum kopi lebih lega perut dia. Okay, minum kopi boleh rasa cepat kenyang dan tak ada rasa macam sakit perut kalau lambat makan macam tu. Okay, so boleh cuba suggestkan. Of course kalau boleh ambil linzi, mana-mana linzi adalah yang terbaik lah kan. Tapi kalau tak dapat ambil mana-mana linzi, suggestkan set perut dan kopi insyaAllah. Okay, sebab dalam kopi pun ada sikit linzi. Okay, seterusnya ialah resedung.
Resdung ni sebenarnya masalah yang berkaitan dengan alahan. Alahan juga berkaitan dengan imun sistem, berkaitan dengan hati. So produk utama yang kita selalu suggest ialah Lindsay juga, YKI, boleh suggest YKI, dan macam biasa Polen dan set perut. Apa yang boleh kita lebihkan untuk resdung ialah mungkin kita boleh introduce dia lucun tea, buat lucun tea pekat-pekat, sangat-sangat bagus juga untuk melegakan sesama tu. Dan juga YKI pun sangat-sangat bagus, sangat-sangat bagus untuk masalah resdung. Kalau gatal-gatal hidung, resdung ni kadang-kadang mengundang kegatalan pada hidung, boleh ambil Greenzy, ubat gigi, dan lumurkan pada bahagian hidung sini kan, kat atas ke mana-mana yang gatal, dan biarkan sekejap. Biarkan sekejap sampai Greenzy tu kering. Mula-mula dia pijar sikit, mata pedih sikit, tapi biar je sekejap. Bila dah kering nanti, cuci muka, insyaAllah akan jadi lebih lega. Lebih lega. Kadang-kadang sampai lelangit pun gatal, tekak pun gatal, kita boleh gosok lelangit tu dengan Greenzy, letak Greenzy, ataupun boleh telan sikit Greenzy campur dengan lucun tea, yang kita bancuh lucun tea tu, masuk sikit Greenzy dalam dia dan telan untuk melegakan kegatalan. Okay. So produk tu add on dekat situ selain lucun tea ialah Greenzy. Okay. Seterusnya ialah sembelit. Sembelit ialah, of course kita selalu suggest set perut. Set perut memang sangat-sangat membantu. Saya cakap sebelum ni kan, anak ayah yang nombor 3 tu dia kadang-kadang dia rasa sakit nak membuang, susah nak teran kan. Dan semalam pun lagi sekali macam tu. Dia menangis-nangis, ayah dia kata dekat dalam toilet, dan ayah balik, ayah cakap okey. Bila balik rumah, kata kat dia ambil YKI dengan lactoberry kan, dah familiar dengan benda tu. Ambil YKI dengan lactoberry, YKI 1 sachet, lactoberry selalunya bagi 2, tapi semalam malas saya bagi 1 je. Alhamdulillah memang malam dia dapat membuang. Malam dia dapat membuang, dan lepas membuang tu dia boleh terus tidur lah, sebab sebelum tu dia macam restless lah kan, tak tahu nak tidur, ajak tidur tak nak, apa semua tak nak kan. Dia asyik macam pergi kat tepi katil tu lah kan. Lepas tu pujuk-pujuk dia nak pergi toilet ke, dia kata tak nak. Lama-lama dia kata okey lah, dia nak pergi kencing je. Dia dah pergi kencing tu, dia kata dia nak membuang, dan lepas membuang tu memang lega. So walaupun sembelit ni boleh kita suggest lactoberry saja ataupun set perut saja, tapi cubalah top up dengan Lindsay, insyaAllah dia akan lebih-lebih membantu, lebih memudahkan. So lepas ni insyaAllah saya akan istiqamah lah bagi dia hari-hari. Selalu macam tu kalau dia ada problem je baru bagikan, tu masalahnya. Okay, so kena bagi hari-hari. Dan anak sulung saya tu pun sekarang memang saya bagi YKI setiap hari dengan Polen, dan juga YKI Plus pada pakai specs. Dan dia almost everyday lah dia nak laporkan. Dia nak laporkan tadi dah pergi toilet lah, tu semua. Dia, yang sulung tu dia rajin memberi laporan sebegitu. Sebelum ni dia tak adalah kerap sangat. So Alhamdulillah sekarang ni lepas dia consume YKI selalu dengan Polen. Hari-hari saya suruh dia makan YKI Plus untuk mata, dan juga YKI Lindsay, YKI Plus untuk mata, dan juga Polen. Dan boleh tak ambil lactoberry sebab kena catu lah, kena catu penggunaan semua orang. So lactoberry tu biasanya untuk yang nombor 3 tu kan, budak-budak yang susah nak kena pujuk-pujuk makan. Terpulanglah pada kita macam mana kita nak susun atur. Seterusnya adalah penyakit gout. Gout ni adalah masalah berkaitan dengan buah pinggang kan. Kita tahu dia masalah buah pinggang dan juga masalah berkaitan dengan sendi. So still produk asas ialah Lindsay, Polen dan set perut. Lindsay yang mana? Ni special lah Lindsay yang mana kan, sebab gout ni adalah masalah berkaitan buah pinggang. So sebaik-baiknya kita teruslah suggest YKK. YKK for kidney untuk terus selesaikan masalah di buah pinggang.
Pada masa yang sama boleh cuba YKB dan YKI juga, targeted linsi yang lain, dan boleh di top up dengan mana-mana linsi general sama ada YK2, YK atau Jaho. Okay. So ingat kalau kita ambil targeted linsi YKI, YKB atau YKK, sebaiknya disokong oleh general linsi iaitu sama ada YK2, YK Ganoderma ataupun Jaho linsi. Okay. Gabungkan targeted linsi dengan general linsi dan juga Poland dan separate. InsyaAllah dia akan lebih membantu dalam healing crisis. Yang paling penting ialah orang nak apa? Paling penting orang nak cepat baik. Kan orang suka nak cepat baik, nak cepat baik. Kenapa seminggu tak baik-baik lagi macam tu lah. So kita nak dia cepat baik. Baru-baru ni I dapat satu feedback. Dia ada masalah sakit bahu. Okay, dia makan YKB. Sebab orang yang suggest dia tu pun sebelum ni ada masalah macam sakit-sakit tulang macam tu, makan YKB dan dia kata okay. Walaupun dia ambil masa juga, tapi this person dia makan YKB satu sachet je dia kata dan terus baik. Masya Allah kan? Hebat sangat pula tu, satu sachet dah terus baik dah, yang berminggu-minggu punya sakit tu. Cumanya kita takut tak start keluar pun lagi masalah je. Tapi okay, Alhamdulillah dah dapat baik tu, okay, good. Tapi kita kena selalu ingatkan lah, jangan stop dekat situ saja sebab mungkin ada masalah-masalah lain yang belum diselongkar. Okay. So gout selain YKK dan produk linsi yang biasa, kita kena advise ataupun fokuskan juga pada Jaho soy protein. Okay, sebab kita tahu orang yang masalah gout, dia tak boleh ambil protein biasa seperti daripada daging, daripada seafood, tak boleh makan. Tapi sebenarnya badan dia sangat-sangat perlukan protein untuk baik pulih. Okay. So kita kena cakap kat mereka, jangan takut ambil kita punya Jaho soy protein. Itu memang sangat-sangat khusus untuk orang-orang sakit gout, untuk orang-orang yang mengalami masalah tak boleh ambil protein biasa. So Jaho soy protein tu sangat-sangat bagus. Dan untuk masalah sendi pula, sebab gout ni kan dia akan sakitkan kita punya sendi, sakitkan kita punya kaki. Boleh bantu redakan dengan pengambilan Vitaking. Okay, Vitaking collagen drink. Itu adalah ada beberapa bahan dekat dalam tu seperti lemon verbena dan juga rooibos tea kata silap yang bantu untuk melegakan radang. Dia anti-inflammation. Okay. Bantu meredakan radang dan juga sangat-sangat bagus untuk kesihatan sendi. Siapa-siapa yang sakit sendi, kalau bukan gout pun, kalau memang sakit bermasalah pada sendi, memang sangat-sangat digalakkan ambil Vitaking juga. Okay. Dan juga Vitaking ni, orang kata gout ni sangat-sangat sakit kan, sangat-sangat sakit yang macam terpaksa ambil painkiller, terpaksa cucuk sana cucuk sini, tapi sampai satu tahap nanti dah cucuk banyak pun still tak boleh. Dan juga ada doktor yang mengatakan cucuk untuk nak melegakan gout tu ada limit dia. Okay, tak boleh suka-suka hati je, dia ada sampai satu tempoh tertentu memang dah tak boleh ambil dah jab tu. Okay, so dan untuk melegakan sakit gout ni sebenarnya pengambilan Vitaking juga sangat-sangat bagus untuk bantu pain management. Okay, bantu kurangkan kadar kesakitan. Okay, so untuk gout ulang balik, galakkan kita terus ambil YKK sebab dia masalah berkaitan dengan buah pinggang, dan boleh ambil sekali dengan YK2, Poland set perut, dan boleh top up dengan Vitaking juga. Okay. Jika orang gout ni ada masalah kencing, okay, kencing tak lawas ke kan, sebab kadang-kadang orang masalah buah pinggang pun memang ada masalah kencing tak lawas, boleh juga lebihkan Lucun Cha, okay, Lucun Tea. Lucun Tea pun sangat-sangat bagus buat pekat-pekat untuk bantu melawaskan kencing dan juga sangat-sangat bagus untuk masalah buah pinggang juga sebenarnya. Okay, so dalam Lucun ada ekstrak YK Ganoderma. Right? Seterusnya ialah kalau orang tu memang ada masalah berkaitan dengan mata. Okay, so macam anak yang sulung dia pakai specs, dia punya power since last 2 years dengan last year power dia naik mendadak sebenarnya. Dan kita sekarang ni
Selain Lingzi dan Poland, dia hari-hari ambil YKI sebab dia sekarang pergi sekolah kan. Sekarang cuti lah, tapi hari tu masa pergi sekolah gila-gila tu, sebagai ikhtiar lah on our side, ayah suruh dia makan YKI hari-hari. Okay, sebab dekat sekolah dia pun pernah ada kes positif dan sebagainya kan. Tapi sebenarnya ramai kawan sekolah dia tak berani datang sebab orang kata takutlah kan tak vaksin dan sebagainya. Tapi Alhamdulillah anak saya setakat ni okey. I memang suruh dia ambil YKI hari-hari dan Poland. Dan juga I top up dengan 2 sachet YKI Plus. Okay, untuk mata tu. So itu juga salah satu sebab kenapa ayah tak include lactoberry dalam dia punya dos harian tu. Sebab dalam mata tu YKI Plus kan ada banyak-banyak berry juga kan. So harapnya berry-berry tu bagus jugalah. Boleh menggantikan lactoberry tu insyaAllah. Okay. Ini adalah untuk penjagaan harian lah. Penjagaan harian maksudnya. Seterusnya ialah, okay, kalau orang tu dia tak ada masalah gout tapi dia memang ada masalah sakit lutut. Biasanya warga yang dah berusia ataupun orang-orang muda sekarang ni pun kadang-kadang ada sakit-sakit sendi kan. I pun dah mula kadang-kadang bangun pagi sakit, tak boleh nak genggam kuat. Okay, so masalah sakit sendi ni sama, kita ambil Lingzi. Make sure setiap hari kita ada masukkan sedikit Lingzi, Poland atau set perut dan dan top up sikit dengan Butter King. Okay, bila-bila ada kelapangan, sebaiknya top up dengan Butter King juga untuk masalah sendi. Lingzi tu kalau rasa macam YKI tu berat sangat, try ambil YK kan derma. Kalau berat sangat, ambil jahu. Kalau berat lagi, ambillah kopi atau teh hari-hari. Okay, itu pun untuk health maintenance, at least ada sedikit ikhtiar lah kat situ sebab ada sedikit extract Lingzi kat dalam dia. So bila kita rasa kita tak sihat ke, rasa nak demam ke, rasa tak sedap badan, masa tu kita increasekan dos. Itu cara dia, okay? Itu cara untuk kita nak jagalah kita punya kesihatan kita. Okay? Okay, so itu adalah antara beberapa penyakit yang kita selalu cover lah. Okay, ada penyakit-penyakit lain tak yang korang nak tanya? Tadi kita dah bincangkan tentang dos untuk kencing manis, untuk sakit kanser, untuk gastrik, resdung, sembelit, gout, mata, sakit lutut. Ada sakit lain lagi tak nak tanya? Kalau nak tengokkan in semua penyakit-penyakit yang disebut ni, rasanya semua produk dah di touch kan? Semua produk dah touch. Ada Butter King, ada YKI Plus, mungkin kalsium je tak masuk kan? Kalsium sebenarnya untuk orang yang ada masalah sakit sendi pun juga, okay, atau tengah pregnant pun kita galakkan ambil kalsium. Maksudnya tambahan kepada Lingzi, Poland dan set perut lah. Okay. Dan soalan lain yang orang selalu tanya ialah dos dia macam mana pula? Okay, kita dah tahu dah produk-produk apa yang sesuai dia ambil dan dos dia macam mana. Okay, kita tahu Lingzi ni dia berada dalam badan 12 jam je. Okay, dia aktif untuk buat kerja dia selama 12 jam je. So lepas 12 jam tu dia dah tak berapa nak aktif lah dalam badan kita. Sebab tu dah digalakkan bila makan produk, especially Lingzi, okay, digalakkan bahagi-bahagikan masa at least 2 atau 3 kali setiap hari. Okay, 2 atau 3 kali setiap hari. Maksudnya kalau 2 kali at least 12 jam lah. Kalau 3 kali tu pun lagi bagus lah. So sebelum Lingzi tu dah hilang dia punya kesan, kita dah top up dengan Lingzi baru. Okay. Sebab tu sebaiknya janganlah makan 1 kali pagi, lepas tu dah. That's it. Okay. So buat 2-3 kali pecahan dalam sehari. Of course kita selalu cakap tak ada dos yang spesifik. Okay. Tapi kalau orang baru nak start makan, macam kita dah biasa, kita mungkin
Tak kisah berapa-berapa kita nak makan kan, tapi untuk orang yang baru nak start makan, dia dah biasa dengan ubat dengan dos yang doktor bagi, dia pun nak kita suggest dos yang sesuai. Dia pun tak boleh nak agak-agak, dia tak tahu nak macam suka-suka hati makan kan. Boleh suggestkan macam targeted Lingzi, YKI, YKB, YKK tu buat 2 kali sehari, pagi dan petang. Okay, pagi dan petang. Kalau dia ada masalah sakit kronik macam cancer stage 4 dan sebagainya, buat 3 kali. Okay, pagi, petang, malam, atau pagi, tengah hari, malam, macam itulah kan. Okay, buat 3 kali sehari untuk YKI, YKB, YKK tu. Targeted Lingzi, 1 sachet, 1 sachet, 1 sachet. Untuk Lingzi yang lain pula, macam YK2, YK atau Jahol Lingzi. Okay, kalau YK2 tu boleh suggest dua dulu. Okay, 2 pagi, 2 petang. Ataupun kalau dia sakit kronik, boleh lebihkan. Okay, lebihkan tu maksudnya banyakkan dos seperti 4 biji sekali makan dan kerapkan. 3 kali sehari. Okay. Ini kalau kita ambil sekali dengan targeted Lingzi lah. So tak perlu banyak sangat. Kalau kita tak ambil targeted Lingzi, kena lebihkan YK2 tu. Lebihkan maksudnya satu hari mungkin habiskan 20 biji kan. So buat 6 macam tu 18 biji. Okay. Kalau sakit kronik lah. Sebelum ni ada cakap pasal bell-shape method. Ingat tak bell-shape method? So bell-shape method ni pun sangat-sangat bagus juga untuk kita nak advise orang untuk makan. Awal-awalnya Lingzi, katakanlah dia nak start dengan 6 biji sehari dulu. Sebabnya kita kena faham, bila kita suggest macam 6 biji sehari, 12 biji sehari kan, orang biasa yang dah biasa dengan kejap boleh tak Aunty tolong cakap kejap? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua orang. Okay, actually this topic selalunya apa-apa penyakit pun yang orang tu ada or health issues, just nak maintain health pun, nak prevention, like ayah kata, sebenarnya benda tu lebih kurang sama je. Lingzi, pollen, set perut kan. Tapi orang-orang kebiasaan, dia nak tahu kadang-kadang saya ada penyakit, dia kata diabetes, apa yang dia nak makan. Contoh iaitu tadi ayah come up with this. Actually there's no specific package pun untuk mana-mana penyakit. Kan? Cuma manusia tu dia punya nature, dia nak tahu kan. Sama lah juga macam yang dos. Selalu orang nak tahu kalau saya diabetes, saya nak makan dos berapa. Kan? Sebenarnya susah nak cakap betul-betul sebabnya orang-orang badan dia lain-lain. Jadi selalu kita come up with specific dose tu, kita cakap okay, cuba ni beberapa lama, minggu ke 2 minggu, dan lepas tu daripada situ kita pantau. Jadi pada macam ayah cerita tadi, orang tu dia sakit bahu, dia makan YKB, satu paket dia rasa dah baik, dia berhenti kan. Sebenarnya itu itu mustahil tu dia baik sebenarnya. Cuma dia dah tak dapat simptom tu. Cuma dia tak faham. Sebab itu kita kalau boleh memang kita nak kena explain juga kepada kita punya customers, kita punya prospek, macam mana cara kita punya produk ni sebenarnya work. Sebenarnya like kata Dr. Sarah pernah mention, penyakit-penyakit tu dengan nama-nama masing-masing, diabetes lah, cancer lah, sama tu, itu setakat nama sebenarnya, nama. Tapi sebenarnya perjalanan penyakit untuk semua jenis penyakit, perjalanan dia sama, dia melalui 7 stages tu kan. Maknanya daripada dia mulalah ingus cair, jadi ingus kuning, lepas jadi pneumonia, jadi penghabisan sekali sampai degeneratif penyakit pada penghujung. Okay, sebenarnya semua melalui perjalanan yang lebih kurang. Jadi kalau kita boleh fahamkan kepada orang-orang yang tanya tu, sebenarnya it takes time
Tapi mula-mula kita kasih ikutlah kasih dos tu. Tak lama kita kena explain juga. Oh hari tu you makan dah 2 minggu. You kata tak rasa tak apa ni. Tak ada kesan kan. So now we have to add on. Sebab bila kadang-kadang kita tak kasih package, orang kadang-kadang jadi marah. Orang kadang-kadang kata, takkanlah nak makan je apa tu, as much as I like kan. Sebenarnya kalau jujur kata, kalau kita nak suruh orang suggest, memang kita nak suruh makan sebanyak yang mungkin. Sebenarnya, kan? And takkanlah kita kata, okay, try dulu 5, macam mana, nanti tengok macam mana. Ada orang tak berapa happy dengan jawapan macam tu. In fact, lactoberry, contoh orang kata lactoberry, I nak makan berapa paket satu hari. Orang sihat ke, orang sakit ke, lactoberry sebenarnya boleh makan 15 satu kotak pun bagus. Tapi orang mesti nak tahu, okay berapa. Saya tu dulu Dr. Sarha pernah mention, dia kata because orang punya nature dia memang nak tahu juga exactly berapa. Sebab dia dah biasa dengan kaedah makan ubat doktor, ada dos kan. So kadang-kadang kita just bagi, okay, you makanlah 2 dulu. You makan 2, nanti tengok macam mana. Okay, so tapi bila kita dah suggest package tu, kita memang kena from time to time, memang kita kena follow up balik semula, kita kena educate dia, kita kena fahamkan dia yang dan lain-lain tu semua memang dia punya produk tu kan nanti kan berubah-ubah produk tu pun, dia punya dos pun lain-lain. Okay, so package yang I bagi tadi tu, semua package tu ialah basic, cuma general guideline. Kita tak boleh pakai tu untuk semua orang. Nanti kadang-kadang kata, dah makan tak baik kan. Itu saja nak biar sementara dia nak familiarize dengan kaedah sebenarnya makan produk kita ni. Sebenarnya kadang-kadang of course the more product the better, and the higher dose the better. Okay, sambung Cik Ayah. So betul lah Nanti nak kata memang kalau kita nak advise orang tu tak biasa dengan dos-dos yang kita makan kan. Kalau kita tiba-tiba suggest makan 20 biji lah, 40 biji satu hari, terkejut. Walaupun memang itu adalah dos yang sesuai dengan keadaan dia lah kan sebenarnya. So kita boleh suggest, okay, dan terpulanglah pada dia nak kurangkan dos ke, lebihkan dos ke, itu akan terpulang pada dia. Dan kadang-kadang untuk orang yang dah dia sendiri dah rasa kan, dia sendiri akan increase dose tu mengikut keadaan badan dia bila dia dah faham dah macam mana Lindsay works. Okay, pengalaman saya handle lah a few healing crisis ialah dia kata katakanlah ada yang dapat healing crisis minum kopi je. Okay, minum kopi, dia kata dia cerit berit dah 2-3 hari dia cerit berit. Dia cakap, itu healing crisis ke? Dia tanya kan. So kita tanya, dia memang tengah ambil produk ke? So dia kata memang tengah ambil kopi. So kita cakap kat dia, yeah, it's possible itu adalah healing crisis. Okay, dan kalau dia healing crisis, just teruskan, jangan stop. So dia pun kata okay, dia pun sebenarnya memang believe lah itu adalah salah satu healing crisis, sebab dia kata walaupun dia cerit berit, dia tak adalah rasa macam sakit perut memulas-mulas tu, tak ada. Dia just cerit berit saja dan lepas tu dia rasa lega. Dia rasa lebih lega dan rasa better. So itulah fungsi ataupun itulah how the healing crisis works kan. Dia adalah satu krisis untuk menyembuhkan badan kita. Satu proses yang kita kena lalui. So walaupun cerit berit tu adalah satu benda yang mungkin tak selesa for some people, tapi lepas tu dia adalah satu perjalanan untuk kita nak baik ke keadaan yang lebih baik kan. So kalau diorang dah alami benda tu dan diorang faham, itu sangat-sangat penting untuk kita advise dia lah bila mengalami healing crisis. InsyaAllah orang tu akan teruskanlah dos ataupun increase dos dan sebagainya. Saya pernah juga mengalami macam tadi yang Tina kata, lactoberry. Kalau orang tanya lactoberry, dia ni ada masalah sakit kronik, lepas tu dia nak makan lactoberry sahaja, dia tak nak makan linzi dengan pollen yang kita advise tu. Tak ada masalah pun sebenarnya kan. So sebab dia nak makan lactoberry sahaja dan dia ada macam-macam masalah berkaitan dengan gastrik dan angin dan sebagainya, I pun suggest lah cuba try 1 kotak satu hari. Okay, so 1 kotak satu hari ialah 30 sachet kan, 30 sachet. So of course lah orang-orang yang tak biasa dia terkejut lah kan, macam takkanlah satu hari RM70 mahal kan. Padahal kalau duduk hospital lagi mahal kot daripada tu kan. So satu hari RM70, dapat rehat kat rumah, rasanya berbaloi sangat dah tu. Dah lah lactoberry tu sedap. Okay, tapi of course macam orang yang tak biasa dengan ataupun dah biasa dengan ubat doktor tak pernah lah suruh makan
sekali 30 kapsul satu hari kan. Ubat doktor setengah, satu macam tu kan, sebab dia ubat lah. So mula-mula dia tak nak. Okay. So kita sebenarnya nak dia dapat result dan kita sebenarnya nak produk tu masuk dalam badan dia. Tu yang sangat-sangat penting sebenarnya. So itu adalah benda yang I belajar jugalah. Sekarang ni kita tak boleh, kalau dia rasa macam dia macam tak mau ambil banyak sangat macam tu, macam Tina kata tadi, GP Solha kata ambillah 2 paket dulu, ambillah 2 sachet dulu kan, mana tahu kan. Dan sebenarnya memang manusia ni bila I suggest ambil banyak-banyak pun, dia mulakan dengan 1 atau 2 je kot. Okay, 1 dengan 2 tu pun dia kata tak tahan. Dia kata siapa kat sini yang makan 1-2 sachet lactoberry lepas tu dah jadi macam-macam dalam hidup dia. Gundah gulana. Tak ada rasa macam tu. I makan 4 pun tak ada apa-apa lagi kan. So dia kata dia makan 1-2 sachet tu dia dah tak tahan. Dia kata perut dia dah pusing-pusing kat dalam perut dia dah macam-macam. Terus dia stop. Okay. So untuk orang-orang macam ni kita kena banyak-banyak bersabar lah. Menunjukkan memang untuk orang yang ada masalah, 1-2 sachet pun dah cukup untuk nak mengejutkan perutnya. Okay. So sebab itulah kita sangat-sangat galakkan untuk ambil kombinasi produk. Sebenarnya kalau kita combinekan produk-produk ni, kita tak perlu ambil banyak-banyak dos, banyak-banyak sachet pun setiap kali makan. Katakanlah kita ambil YKB, YKI, YKK, YK2 dengan pollen, dengan lactoberry, fiber dan sebagainya kan. Kita tak perlulah ambil sekotak lactoberry ke. Boleh ambil sikit-sikit. Satu atau dua. Okay. Sebab yang penting dia ada banyak-banyak fungsi tentu. Kalau YKI ni tak dapat support dia punya dos, mungkin YKB boleh support. Kalau YKB ni tak cukup, mungkin YKK boleh support. Dan kita ada YK2 lagi. Sambil-sambil tu kita ada pollen dan sel perut untuk bantu penyerapan dan menjaga sel-sel yang lain. Okay? Sebab tu sangat-sangat the best ialah kalau orang tu nak ambil dos yang sikit pun, kalau boleh kita janganlah, kalau boleh kita advise dia untuk ambillah beberapa produk sekaligus. Okay? Jangan ambil satu produk lepas tu makan satu je. Takut sama ada 1 tak bergerak langsung ataupun 2 itulah dia dah kocak-kocak dalam perut tapi tak tahu pergi mana. Okay, lepas tu terus stop. Sayang lah. Okay, tu sangat-sangat sayang. So dose tu kalau sebelum ni kita pernah share tentang bell shape method, itu pun boleh dijadikan sebagai rujukan untuk nak advise orang tentang dos pemakanan dia. Macam bila dia nak naikkan dos, bila dia nak turunkan dos. First of all kita kena bagi orang faham yang kita punya produk dan Lindsay, okay, especially Lindsay bukanlah ubat. Bukannya lepas makan dah baik terus stop. Okay. Dan juga bila makan dia mesti nak terus baik. Kadang-kadang lepas makan dia jadi lagi sakit. Okay. Kadang-kadang makan dia terus baik tapi bila continue lagi dia sakit balik kan. Sebab dia bukanlah ubat yang nak melegakan punya simptom-simptom atau melegakan kesakitan, tapi adalah satu benda yang nak memulihkan badan kita secara holistik, secara menyeluruh. Okay. So kena fahamkan yang itu dulu dekat orang supaya dia tak anggap macam kenapa tak baik-baik lagi kan. Kita fokus on macam mana dengan pembuangan, macam mana dengan healing crisis dia. Ada tak proses healing crisis telah berlaku pada badan dia? Ada. Kalau tak ada healing crisis langsung, ada setengah orang dia kata dia dah ambil YKB tapi tak ada rasa apa-apa pun, sama ada YKB dos tu tak cukup, okay, ataupun sebab mustahil dia dah 100% sihat, okay, dia memang ada few masalah lagi yang belum selesai. So sama ada dosage tak cukup ataupun dia perlu combinekan lagi dengan produk-produk lain untuk jadi lebih efektif. Okay. I suka nak sharekan lagi sekali, pernah yang dikongsikan oleh Nabi Kak Umu dulu. Pernah ada seorang ni dia ada masalah, kalau tak silap ada masalah jerawat ke apa masalah yang agak kronik lah, masalah kesihatan dia. So dia ambil high dose of Lindsay YK Ganoderma 20 biji satu hari for quite some time. Okay, 20 biji satu hari untuk beberapa tempoh
yang agak lama juga, tapi tak dapat healing crisis pun. Okay, dia rasakan seperti 20 biji yang dia makan tu banyak 20 YK tu sebenarnya 20 biji dia makan tu macam keluar je, macam keluar sebagai najis je, dia kata tak ada apa-apa. Okay, makan habis je. Lepas tu barulah kita belajar tentang set perut, okay, dan Kak Mu suggest dia untuk why don't 20 YK tu dah bagus, top up dengan set perut. Okay, bila dia start makan set perut, barulah dapat healing crisis. Okay, maksudnya apa? Kenapa kalau orang tanya dia makan ni tak ada apa-apa pun, tak ada healing crisis pun, 20 biji YK Ganoderma ni banyak tu. Okay, bukannya sebab linzi tu tak berkesan ke apa, tapi sebenarnya 20 linzi tu walaupun banyak, sebenarnya tak cukup untuk dia. Tak cukup untuk dia punya keladak dalam badan dia tu. Okay, so again, badan kita masalah lain-lain lah. Untuk orang ni mungkin 2 biji YK Ganoderma dah boleh start dia punya healing crisis. Macam orang ni 20 biji sahaja tak dapat. Dia kena mungkin sebab dia punya linzi tu tak cukup, tapi bila dia support dengan set perut, dia bantu lagi mudah untuk badan dia nak membantu penyerapan linzi dan menjadikan linzi tu lebih berkesan. Okay, so sebab itulah ditekankan lagi sekali tentang kombinasi produk ni sangat-sangat penting. Okay, jangan linzi tu memang satu benda yang antara yang terpenting lah kan untuk nak normalizekan badan kita, tapi sambil-sambil tu sebab badan kita ni bukannya ada benda sikit-sikit je nak kena repair kan, ada macam-macam masalah sebenarnya. Okay, so janganlah kita bergantung pada linzi tu saja, especially bila kita makan linzi tu dos tak cukup. Itu dia masalah dia, kalau dos tak cukup kan. Dan dulu I baru dapat, ini kita semua mungkin ada kat sini yang dah dapat dah buku linzi yang baru tu, yang harga 125 tu. I baru je baca yang bahagian awal-awal tu sebenarnya, bahagian ucapan-ucapan daripada penulis buku tu dan beberapa profesor lain kan. Diorang cakap ada satu tu, dia kata dia membesar dengan tahu pasal linzi ni sebab parents dia selalu ambil extract linzi daripada mountains kan, dan selalu rebus air linzi tu untuk makan seharian. Maksudnya diorang tahulah linzi tu memang sangat-sangat bagus untuk health maintenance daripada dulu lagi lah. Okay, so sekarang ni alhamdulillah lah, kita bersyukur kita semua ni dah tak perlu nak panjat gunung ke nak dapatkan linzi nak rebus kan. Dan itu pun yang kita rebus tu kita tak tahu berapa persen yang dapat. Okay, so yang pasti mengikut sebenarnya para pengkaji, okay, daripada Chuang Ho, daripada R&D Lab Chuang Ho memang sangat-sangat dedikasi lah. Dia orang dah buat kerja yang sebenarnya kalau I compare kan buku 125 ni dengan apa nama dia, Kaleidoscope kan, dengan yang buku hijau tu, kita panggil buku hijau lah yang lama tu kan. Bezanya ialah yang baru ni terlampau banyak dia punya laporan kajian tu, terlampau banyak. Okay, dan diorang kaji bukannya kaji tentang linzi, tapi diorang more on kaji tentang terpenes. Salah satu saja elemen dalam linzi. Diorang kaji dan dan diperhalusilah kajian diorang. So kita kena sangat-sangat bersyukur, saya sangat berterima kasih, dan kita kena sangat-sangat menghargailah, okay, apa yang company dah buat lah untuk menghasilkan produk yang sangat-sangat berkualiti tu. So bila kita sampaikan ke orang, kita pun kena macam janganlah ambil macam sambil lewis kan. Kita kena sampaikan pada mereka macam mana kita appreciate, okay, linzi ni how precious it is kan sebenarnya, dan sepatutnya tak ada comparison lah dengan produk-produk lain kat luar kan. Kalau kita dah faham sangat kan, kita rasa macam janganlah tanya linzi ni dengan linzi tu mana lagi bagus kan. Memang sangat jauh dia punya perbandingan. Okay, sebab memang para pengkaji sangat-sangat yang dalam Chuang Ho punya R&D team ni, diorang memang sangat-sangat
macam mana, very passionate, okay, tentang nak dapatkan the result untuk kajian demi kajian tu. Okay, dia bukan sekadar untuk nak menghasilkan produk, tak ada benda. Okay, so I rasa setakat tu I nak sampaikan tentang hari ni, tentang kepentingan kita nak combine the products selain ambil linzi saja atau linzi dan pollen saja. Ada apa-apa soalan tak setakat ni? Ya, Puan Tiasha, boleh. Okay, saya ni dah makan linzi dah lama sangat. Samalah sebaya dengan Nina ni. Jadi, what would you suggest lah untuk set perut kan? Kadang-kadang kita ni tak cukup makan sayur, buah. Jadi masalah buah yang besar tu adalah 2 hari sekali gitu ni. Jadi, the best combination yang set perut, yang ada lacto, protein dengan fiber ni. What would you suggest? Okay, thank you untuk soalan tu. Untuk masalah pembuangan kan, yelah as we age kadang-kadang memang kita punya sistem pun semua akan gradually go slow kan. So dan juga pengambilan sayur buah-buahan pun kadang-kadang ada berkurangan. So sebab itulah kita perlukan bantuan daripada kita punya set perut, fiber dan sebagainya. So saya punya cadangan kalau nak amalkan set perut untuk menjaga kita punya kesihatan usus, sebenarnya boleh buat 3 kali sehari. Satu. Okay. Protein 1, fiber 1. Mungkin lactoberry tu kena lebihkan sebenarnya, bukan 1. Lactoberry tu boleh buat 4 ke 5. Okay, 1 kali makan. Okay, 1 protein, 1 fiber, 4 lactoberry, buat 3 kali sehari. Lebihkan air, mesti kena lebihkan air, dan kalau boleh makan juga buah-buahan dengan sayur-sayur macam biasalah. Okay, jangan tak makan langsung. Sebab kalau tak nak makan langsung sayur dan buah-buah yang lain untuk hari biasa, kena lebihkan fiber tu. Fiber tu kena lebihkan. Cumanya, kalau lebihkan fiber dan protein, kalau kita tak, kadang-kadang dia macam pekat sangat. Tu je lah, dalam tumbler tu takut pekat sangat. So maybe kena buat tumbler tu besar sikit supaya fiber dan protein tu tak terlampau pekat. Kalau nak buat dua-dua. Okay? Jawab tak persoalan tu? Kena lebihkan air lah. Okay, insyaAllah. Okay, alright. Ada soalan lain ataupun nak tambah apa-apa? Boleh dipersilakan. Nanti nak tambah. Saya nak suggest tu Aisyah tadi kan. Sebab yang ayah suggest dekat Aisyah tu ialah the asas, basic set perut kan. Saya suggest untuk orang-orang yang warga kita ni, warga emas ni, warga emas kan. I think good if you do the supreme set perut. There is something that they all call supreme set perut. Maknanya dalam set perut tu, dia tambah Vita King dengan granular pollen. Memang kalau Aisyah cakap tadi dia makan dah bertahun-tahun, still masih ada masalah kan dari segi pembuangan kan. Memang that means memang satu dos tak cukup. Then you can also check on your lifestyle, especially gula dengan tepung. So, gula dengan tepung ni kita selalunya susah betul-betul nak elakkan kan dalam kita punya cara hidup sekarang ni. So those two things sebenarnya memainkan peranan dalam kita punya pembuangan also. Dan selain daripada avoid gula dengan tepung tu juga, avoid lifestyle dia. Lifestyle ni basic lifestyle juga daripada Dr. Nordina Rose. Sebenarnya lebih kurang macam kita belajar juga. Dia kata stop gula, tepung, bukan stop, kurangkan gula, tepung, daging, susu, and then this is very important, jaga tidur, because ramai kita tidur tu tak awal. Jaga tidur, exercise, I rasa exercise is wajib, especially semakin kita berumur, semakin wajib sebenarnya. Kadang-kadang kita rasa macam orang-orang ingat dia exercise pasal dia nak maintain fit, dia nak maintain slim. So kadang-kadang sampai berfikir dia dah tua, tak payah kan. Tapi sebenarnya bila kita get older, kita punya sistem badan jadi lebih sluggish, lebih slow. Our body get slower, metabolic system pun jadi slow. So bila kita punya sistem badan slower, kita punya pembuangan pun kata dalam buku lah jadi slower. Sebenarnya I don't believe in that. Tapi it makes sense. Kalau badan kita slower, jadi kita punya metabolic system slower, pembuangan sistem pun slower. Sebab itu kita kena exercise. Exercise tu akan move your, first of all, your jantung.
So bila your jantung pump harder, kita punya peredaran darah through the body lebih laju. So bila peredaran lebih laju, memang perlu sangat as you get older or when you get sicker, barulah kita punya badan dapat the nutrition yang kita perlu, dan kita punya metabolic system tadi boleh laju sikit, sebab dia tak boleh laju sendiri pasal kita dah tua, dia perlu. Okay. So bila saya cakap pasal exercise ni, bukan exercise turut-turut sangat pun tak. Just take half an hour, walk, okay. Tapi make sure kita buat tu istiqamah. Bukan hari ni rasa nak pergi, tapi besok rasa malas kan. Then some people pula kata, okay, I buat kerja dalam rumah pun dah cukup kan. Sebenarnya kita buat kerja dalam rumah tu tak cukup tau. Kita nak buat exercise tu sampai kita punya badan berpeluh dan jantung kita laju sikit. Barulah kita punya blood system tu jalan. Jangan tunggu sampai besok kita dah sakit, sampai kita tak boleh berjalan, bukan nak start exercise. Then it's too late. Because I remember arwah my mother dulu tau. Dia tak boleh jalan. Dia tak boleh jalan sangat-sangat. Jalan sikit je, dia semput. Yang sikit semput. So by that time it's too late to exercise kan. So sementara you all kat sini ni, semua masih okay kan. Exercise is important. Okay. Tadi tidur is important. Lepas tu tadi cakap tepung gula kena stop. Okay, semakin kita tua lagi kena stop. Pasal kita punya sistem dah tak hidup. And lagi satu, handle stress. Stress is a very common factor right now. Semua orang, memang semua ada stress pun. Tak ada orang yang tak ada stress kan. Cuma ada orang pun stress dia lebih banyak daripada orang lain. Tapi learn how to handle the stress. Because stress also memainkan peranan to affect the sistem penghadaman. In fact, not only sistem penghadaman. Banyak lagi sistem pun affected by stress. Stress plays a very important role. Stress yang menyebabkan inflammation. Stress also menyebabkan cancer cells growth. Stress also menyebabkan kita punya penghadaman. Stress also menyebabkan kita punya mental punya issue. So try to do these things. Dia semua dalam kita punya tangan, kita boleh control dengan izin Allah. Kita tak payah beli apa-apa tu control stress, tu exercise lebih, tu jaga tidur lebih, itu tu stop tepung, tak guna duit pun. Okay. So sometimes some people dia rasa macam dia makan produk banyak tapi lama, tapi tak gerak. So check on the lifestyle pula. Okay, saya sangat war-warkan kena buat those things. Tidur, exercise, stress, tepung, gluten. Ingat so the year is coming to an end. I suggest kita ambil benda ni lebih seriously. Especially kalau rasa you masih ada, memang semua kita belum 100% sihat. Susah dalam keadaan environment sekarang ni, susah dapat 100% sihat. Sebab dengan environment kita pun banyak toksin. Kan? So we have to try our best. Yang mana kita boleh control untuk diri kita tu, kita buat. Okay? Okay. Itu saja. Thank you. Okay, thank Nak tambah you. sorry. Ayah tambah lagi satu. Ni paling penting, ni pula paling saya tak tertinggal. Spiritual is very important, spiritual kan, sebab bila kita contoh baca Quran. Ayah. Kejap. Kamalia yang cakap Kamalia ke tu? Wait hang on Okay, sebab sekarang bila Ayah nak tambah ke? Apa dia? Sekejap. Apa ni? dah bisa? Okay, tambah. Okay. Sebab bila kita puasa sunat is very very important, not in terms of calming you punya soul, tetapi puasa sunat also encourage kita punya cell to self detox. Okay, berpuasa to self detox. So it's good to puasa Isnin Khamis, puasa yaumul puasa putih, and then bila kita baca Quran, itu semua kan calm down your stress. So it helps to turunkan your stress level. So kan kita semua di dalam holistic healing. Memang kita kena buat, kita betulkan kita punya mind, physical, kita punya body dan kita punya spiritual. Kita kena buat tiga-tiga. Itu baru kita boleh jadi sihat, insyaAllah. Tak 100%, tapi kita maximize on benda tiga-tiga tu. Maknanya kita buat secara sedar, secara disiplin. Okay, thank you. Okay. Nanti Kamalia nak cakap ke? Tadi nampak macam dalam kereta, mungkin tengah bergerak. Okay, ada sorry, you all go ahead lah, I dengar je. Tak boleh nak cakap. Okay, tak apa nanti Kamalia. Alright. So, kalau tak ada apa-apa, kita ambil gambar sekejap boleh?
Okay, kalau boleh ambil gambar. Kita nak ambil gambar sekejap untuk hari ini. Right. Okay, sebenarnya ada yang tak ada barang kat sini. Right, so ready. 1, 2, 3. Alright, thank you very much semua. Kita akhiri hari ni dengan ada apa lagi nak cakap tu? Nanti nak cakap. Tak ada. Oh, tak ada. Jazakumullah khairan for the attendees semua. Okay, thank you very much semua. Kita akhiri majlis hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. InsyaAllah kita akan jumpa lagi sekali hari Jumaat. Okay, hari Jumaat insyaAllah kita akan bincang tentang masalah apa-apa, masalah kesihatan. Sorry, ada gangguan kat situ. Dan kalau ada siapa-siapa nak request apa-apa topik untuk hari Jumaat ni tentang health punya sharing, boleh bagi tahu kat dalam group atau PM Ayah atau Aunty Nina. Dan kalau tak ada, nanti kita akan bincangkanlah mana-mana topik yang sesuai. Okay, so thank you very much semua yang hadir pada hari ini. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi. Okay, bye. Assalamualaikum.